Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio and Exploration. Saya Nazri Saleh, hos anda, akan bawa berkenaan kisah Raja Bersiung. Raja Bersiung terkenal di negeri Kedah, dan nama sebenar Raja Bersiung adalah Raja Ong Mahaprita Deria, Raja keempat daripada keturunan Merung Mahawangsa. Baginda dikenali sebagai seorang raja yang zalim. Kisahnya begini. Baginda amat gemar memakan masakan gulai bayam merah. Pada suatu hari, ketika baginda sedang menjalani aktiviti berburu, iaitu aktiviti kegemaran baginda, tukang masak sedang menyediakan makanan untuk santapan diraja. Jadi ketika tukang masak menyiapkan makanan, terutama gulai bayam merah, tukang masak terhiris jari dan terjatuh setitik darah ke dalam masakan gulai bayam merah tersebut. Tak ada masa untuk menggantikan gulai bayam tersebut. Jadi tukang masak terus menghidangkan kerana takut baginda marah kalau makanannya lewat disiapkan. Baginda ketika makan gulai bayam merah tersebut, baginda rasakan makanan kali ini lebih sedap daripada hari-hari biasa. Baginda panggil lah tukang masak yang masak tu. Jadi tukang masak tu mengakulah yang dia cuai kerana tertitik setitis darahnya ke dalam makanan baginda, iaitu gulai bayam merah. Sejak dari situ, seluruh tahanan baginda diarahkan dipancung untuk mendapatkan darah manusia sebagai darah tu sebagai antara bahan yang akan dicampur dalam gulai bayam merah tersebut. Jadi bila setiap hari berlaku pembunuhan pada tahanan tersebut, maka tahanan pun dah habis, tak ada lagi tahanan. Baginda mengarahkan rakyatnya diculik, terutama kanak-kanak, untuk mendapatkan darahnya, kerana difahamkan darah anak-anak kecil, kanak-kanak, lebih sedap berbanding dewasa. Jadi sejak itulah tumbuhnya taring ataupun siung pada gigi baginda. Terdapat 2 siung pada gigi baginda, dan siung tu taklah terlalu besar, tapi dia sebesar gigi biasa saja, tapi bertaring lah. Jadi berlaku satu peristiwa pemberontakan rakyat terhadap baginda. Sekumpulan rakyat telah memberontak dan menyerang istana Raja Bersiung, tetapi mereka dikalahkan oleh tentera Raja Bersiung. Salah seorang rakyat yang terkorban dalam pemberontakan tersebut adalah adik kepada salah seorang menteri Raja Bersiung, iaitu bendahara. Jadi atas dasar duka cita tersebut, bendahara buat pakatan untuk menjatuhkan baginda. Jadi ketika baginda menjalankan aktiviti memburu, bendahara telah membuat satu pakatan dengan tentera baginda. Jadi apabila baginda balik daripada berburu, baginda terus dikepung oleh tentera baginda sendiri yang diketuai oleh bendahara. Jadi pengawal baginda yang mengikuti berburu tu tidak menyerang, malah menyertai pakatan tersebut untuk menjatuhkan baginda, kerana baginda dianggap terlalu zalim kepada rakyat dan terlalu mengikutkan hawa nafsunya. Jadi secara puratanya memang rakyat tak suka baginda buat perkara seperti itu. Jadi baginda menjadi takut kerana tinggal berseorangan. Lalu baginda melarikan diri ke dalam hutan. Dalam hikayat
baginda lari ke hutan dan mangkat dalam hutan. Tapi melalui pemerhatian secara batin, baginda sebenarnya telah melarikan diri ke Siam dan menjadi rakyat biasa dengan melakukan aktiviti bertani, antaranya menanam padi. Jadi sejak baginda tak makan makanan yang dicampur dengan darah, siung baginda semakin hari semakin hilang dan sampailah tak ada kelihatan lagi siung tersebut. Baginda mangkat di Siam dan dikebumikan secara orang biasa, rakyat biasa, dan rahsia penyamaran baginda hanya baginda sahaja yang tahu sehingga akhir hayat baginda. Jadi kat situ dah menunjukkan baginda telah insaf lah apa yang telah dilakukan kepada rakyatnya yang tak bersalah. Jadi tahta baginda tu telah digantikan dengan kerabat diraja Kedah juga. Pemberontakan tersebut hanya nak menjatuhkan Raja Besiung, bukan untuk merampas kuasa. Tahtanya diserahkan kembali kepada kerabat diraja untuk menentukan raja siapa seterusnya untuk menggantikan Raja Besiung tersebut. Dalam hikayat hanya menceritakan gulai bayam, tapi dalam pemerhatian batin saya, dia sebenarnya adalah gulai bayam merah. Bayam yang jenis warna merah itulah yang baginda paling suka makan. Itu saja berkenaan dengan Raja Besiung. Semua ceritanya adalah benar. Semua dalam hikayatnya ceritanya ada benar. Cuma tambahan yang ingin saya berikan adalah gulai bayam merah, dan baginda melarikan diri ke Siam jadi orang biasa, menyamar jadi orang biasa. Semua tak tahu siapa dia, tiba-tiba ada kat Siam. Lepas tu baginda menjalankan aktiviti bertani, iaitu menanam padi, dan baginda dikebumikan di Siam dan dikebumi secara orang biasa, dan rahsia tersebut tak terbongkar. Hanya baginda saja yang menyimpan sehingga baginda mangkat. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan Raja Besiung. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga video ini mendapat tambahan ilmu untuk kepada semua. Dan sekiranya anda belum subscribe kerana akan ada lagi video-video yang lebih menarik akan datang. Sekiranya anda menonton dalam channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan, kerana daripada iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan video eksplorasi misteri mistik ini. Dan sekiranya anda berniat untuk menyumbang dana kepada eksplorasi saya ini ke dalam akaun yang tertera ini, sumbangan anda walaupun RM10, saya tetap anggap ia sebagai amanah untuk saya teruskan dalam eksplorasi ini. Dan selain itu, anda juga boleh beli baju eksplorasi misteri mistik ini untuk tambahan dana saya untuk melakukan eksplorasi seterusnya. Jadi jumpa lagi di video yang akan datang yang lebih menarik, insyaAllah. Dan saya ucapkan Assalamualaikum.